Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Damian Lee. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Selamat malam semua. Saya nak kongsikan satu cerita tentang kepercayaan mistik kaum Cina dekat Malaysia ni. Dan cerita ni tentang upacara minta nombor ramalan daripada kubur tu. Senang kata, nombor ekor lah Orang yang tamak ni sebenarnya, pada semua kaum pun memang ada bang. Yelah, siapa je yang tak suka duit kan? Buat offering dekat pokok, dekat busut dan macam-macam tempat lagi lah. Benda ni semua macam perkara biasalah bagi orang yang suka main nombor ekor ni. Ada yang terlebih taksub pula sampai sanggup minta nombor daripada kubur pula tau. Baiklah. Cerita yang saya nak ceritakan ni, saya dengar daripada orang sekeliling je lah. Jadi taklah cerita tu terlalu detail sangat. Tapi cukuplah untuk kita semua buat pengajaran daripada cerita ni. Biasanya kan, diorang yang nak buat kerja-kerja macam ni, mestilah kena kautim dulu dengan tukang gali kubur tu. Kalau tak, mana nak dapat info kan? Sebab bukannya semua kubur boleh pergi minta nombor ni tau. Dia nak kena ada kubur yang spesifik tau. Sebagai contohnya, kubur yang baru, yang mana tanahnya tu masih lembab lagi. Dan lepas tu pula, nak kena orang yang meninggal tu mesti mati dalam keadaan tragis lah. Contohnya, orang mati aksiden ke, bunuh diri ke, kena bunuh ke, tak kira lah. Janji kematian tu mestilah bukan sebab natural cause lah. Dan biasanya kan, bagi orang yang nak minta nombor ni, kena pergi kubur tu malam-malam. Kalau tengah-tengah hari buta memang tak jadilah kan. Kena bawa buluh hijau, alat-alat sembayang, macam lilin dan semua tu lah So, bila dah sampai dekat kubur tu, kena siap-siapkan lah alat-alat sembayang tu, buluh hijau tu, nak kena pacak dekat kubur tu dulu tau. Lepas tu barulah boleh mulakan upacara. Lepas dah baca doa, jampi apa semua tu kan, roh si mati tu akan berdiri dekat atas kubur dia tau. Benda ni kan, kalau kita buat, memang boleh nampak betul-betul hantu tu akan menjelma depan mata. Bila dia dah keluar tu, barulah boleh minta nombor ekor ke apa benda kan. Ini kisah ni sebenarnya pakcik-pakcik saya ceritalah. Biasanya kalau dapat nombor daripada hantu ni, nombor tu memang boleh kata confirm naik punya lah. Tapi ada syarat-syaratnya. Biasanya kan, hantu ni akan minta sesuatu. Contoh, dia nak kereta lah, nak rumah lah, nak duit lah. Benda ni semua yang dibuat daripada kertas tu. Yang biasa Cina buat semayang tu kan. Benda-benda ni lah yang hantu tu akan minta. Kita yang nak buat ni, nak kena bawa benda-benda ni semua, benda yang hantu ni minta semua, datang balik dekat kubur tu, kena bakar dekat situ tau. Tapi kadang-kadang tu kan, macam yang kita tengok dekat dalam movie tu kan, hantu ni sampai minta nyawa pula kan. Itu jangan salah faham tau. Sebenarnya benda tu boleh jadi macam ni sebab kita yang tak tunaikan permintaan hantu. Biasanya kalau dah menang tu kan, masing-masing lupa diri kan. Yelah, dah nampak duit berkepuk-kepuk depan mata, terus lupalah dengan benda yang dia dah janji dengan hantu. Itu pasal lah roh ni akan datang tuntut hak dia. Sebab orang tu dah janji kan. Kalau dah jadi macam ni, cara nak selesaikan dia, kena cari anjing hitam. Lepas tu, dapatkan darah dia lah. Macam mana nak dapatkan tu? Fikirlah sendiri kan. Dah dapat darah anjing hitam tu, kena tuangkan pula dalam cawan-cawan buluh tu. Bila dah buat macam tu, hantu tu confirm dia akan lari semula. Dia akan masuk balik semula dalam kubur dia. Sebab itulah, orang kata jangan tamak sangat. Silap hari bulan, nyawa pun boleh melayang tau. Sekian.
Dan ini adalah kisah yang pertama untuk hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Pengajaran dia dekat sini, janganlah pergi cari-cari apa penurun nombor ekor lah, ngangkung nombor ekor lah. Benda tu kan semua haram, syirik, tak baik kita buat kan. Okey, sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni, Abang KSM bacakan sikit komen daripada pendengar dulu. Daripada Siti Halimas Ahmad, 632. Assalamualaikum dan hai. Waalaikumsalam puan. Okey, seterusnya daripada Philips James. Selamat petang bro KSM dan sahabat-sahabat KSM. Hadir lapor diri. Always the best. Terima kasih Encik Philips James ya. Seterusnya daripada Nurul Husna Azmi 1940. Assalamualaikum Abang KSM. Saya hadir lagi. Semoga anak Abang KSM diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nurul Husna ya. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Nuha Sin. Jom kita terus dengan kisah yang kedua pula. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman saya sendiri sewaktu saya melawat kubur mak saya. Dan kisah ni lebih pada kisah mistik lah ya. Harap pendengar semua terhibur dan saya minta maaf awal-awal tau. Okey, jom kita mulakan. Macam ni kisahnya. Masa mula-mula mak saya baru meninggal dulu, dah jadi rutin saya dah. Setiap bulan tu, saya mesti balik kampung. Balik kampung ni untuk nak ziarah kubur mak lah. Yelah, masa tu kan mak baru meninggal. Nak dijadikan cerita kan, ada satu petang tu, dah nak dekat-dekat maghrib dah. Saya pergilah melawat kubur mak. Kenapa saya sampai kubur ni maghrib Sebab saya sampai daripada Kuala Lumpur tu, sampai kat kampung tu agak lewat sikit lah. Lepas daripada kerja tu, saya terus balik ke kampung tau. Jadi sampai itu, saya terus pergi melawat kubur mak dulu. Tiba-tiba, masa saya tengah berjalan dekat tengah-tengah tanah perkuburan tu, saya rasa macam ada angin sejuk tau. Bertiup lembut aja. Dan bila angin sejuk tu sampai je dekat saya boleh cium bau wangi. Dan mula-mula tu, baunya tu okey je. Tak adalah nak kata bau tu kuat sangat ke macam mana kan. Cuma bau tu boleh saya katakan sedap lah baunya. Lembut aja tau. Tapi lama kelamaan, bau tu jadi makin kuat pula tau. Dan makin lama makin kuat. Sampai sakit lah hidung saya ni. Okey. Pendengar semua bayangkanlah korang tengah berjalan dekat tengah-tengah tapak perkuburan. Dah tu, waktu tu senja pula. Dah nak dekat-dekat maghrib tau. Dah lah masa tu tak ada orang pun dekat situ. Tiba-tiba je korang bau wangi. Mesti korang akan rasa semacam aja kan? Samalah juga dengan saya masa tu. Dan of course lah, saya dah rasa seram semacam aja. Dalam kepala otak ni macam-macam dah fikir. Segala jenis cerita hantu macam semua jadi flashback tau dalam kepala saya ni. Mana taknya, dah lah waktu tu senja, dah nak dekat maghrib dah pun. Tiba-tiba je saya boleh bau macam tu pula. Siapa je yang tak seram weh? Apa hal ni? Semacam je rasa hari ni. Selalunya tak pernah pula rasa macam ni. Apa benda yang tak kena ni? Dan bau ni kan dia makin lama makin kuat. Sampaikan saya nak berjalan pun dah jadi tak tentu arah dah. Dan masa ni kan saya tak berani dah nak pandang kiri ke nak pandang kanan ke. Memang tak berani bang. Mata saya masa tu cuma pandang kubur mak je, pandang straight je ke depan. Sebab saya takut kalau saya pandang kiri kanan garang nampak benda lain pula. So makin lajulah saya berjalan tau masa tu. Yelah, kita ni dah nak sampai kubur mak kan. Takkanlah sebab bau macam tu pun saya tak nak bacakan Yasin untuk mak pula. Jadi kan,
Saya kuatkan hati tau. Teruskan berjalan juga. Jalan. Sampailah dekat kubur mak. Saya terus duduk dekat sebelah kubur mak tu. Teruslah saya bacakan Yasin untuk mak tau. Tapi yang peliknya kan bang, masa saya tengah baca Yasin ni, tak ada pula rasa meremang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bila saya dah habis baca Yasin tu, saya pun baca doa lah. Masa ni saya baca doa pendek je lah. Siap minta maaf dengan mak lagi tau. Sebab saya nak gerak cepat dan nak maghrib kan. Saya pun bangun, pusingkan badan, nak gerak daripada situ lah. Sekali bang, baru saya perasan, sebelah kubur mak saya ni, dia ada satu kubur baru tau. Memang nampak lah, tanahnya tu masih merah lagi kan. Dan dekat atas kubur tu, siap ada taburan bunga-bunga, ada daun pandan. Ya Allah bang, rupa-rupanya bau pandan yang saya bau tadi tu datang dari kubur sebelah mak saya ni lah. Punyalah penakut saya ni, boleh fikir hantulah, poconglah. Rupa-rupanya bau benda ni. Dan sepanjang perjalanan balik tu, saya ketawa seorang-seorang tau bang. Dan malam tu kan, saya tak terus balik KL lah. Saya tidur dekat rumah makcik je. Sebab pagi esoknya tu, saya nak pergi melawat mak lagi. So, pagi esoknya kan, saya datang kubur mak lagi, saya ziarah lagi kubur mak saya tu. Saya tengok dekat kubur sebelah tu, masih lagi ditaburi dengan bunga, dengan daun pandan yang masih fresh lagi tau. Maksudnya, memang rajin sungguh lah waris arwah tu tabur hirisan daun pandan dekat atas kubur tu kan. Sekarang ni kan, bila difikir-fikirkan balik, macam kelakar pun ada. Ya Allah, kenapalah aku ni penakut sangat? Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasakan dengan kisah yang ini? Mungkinlah bukan awak tu penakut. Abang KSM rasa sebab yelah dengan faktor-faktor awak pun penat kan, baru balik kerja straight terus pergi ke kubur. Lepas tu time tu dah nak dekat senja pula. Mulalah kepala otak tu macam-macam fikir. Okey. Sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni, Abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu. Daripada Hafiz Rasul. Assalamualaikum KSM, apa khabar? Salam hadir dari Kedah. Dan saya sentiasa support KSM. Best dengar cerita yang KSM kongsikan. Terima kasih Encik Hafiz Rasul ya, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya daripada Salina Lina. Assalamualaikum KSM. Waalaikumsalam. Seperti biasa, saya hadir. Selamat petang semua. Terima kasih Salina selalu hadir. Tiap-tiap hari hadir. Seterusnya daripada Nur Syazwani 5911. Assalamualaikum dan selamat petang buat KSM dan sahabat-sahabat semuanya. Waalaikumsalam. Saya hadir lagi petang ni dengan cerita-cerita KSM. Terbaik ceritanya. Terima kasih Nur Syazwani ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang ketiga untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang ketiga pada hari ini, datangnya daripada Nim Sherina. Jadi, tak nak buang-buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah daripada Nim Sherina ni. Kisah yang saya nak ceritakan ni pula adalah kisah mistik yang jadi dekat kampung saya lama dulu. Kisah ni dulu kira viral lah dekat kampung saya tu. Okey, macam ni ceritanya ya. Kampung saya ni dekat Kuala Pilah bang. Nak dijadikan cerita, masa tu ada seorang pakcik ni baru je meninggal dunia. Atuk saya ni, dia kira orang kuat lah dekat kampung ni tau bang. Dan maksud saya kuat tu bukanlah macam badang. Tapi atuk saya ni kira orang penting lah dekat kampung tu. Masa nak uruskan jenazah pakcik yang baru meninggal ni lah. Atuk saya lah yang sibuk ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir. Arrangekan orang korek kubur lah. Arrangekan orang mandi mayat lah. Sebab pakcik tu tak ada keluarga.
Tak tahulah cerita yang sebenarnya. Yang saya tahu, dia kena buang dengan keluarga dia. Macam tu je lah yang saya tahu. Sebab itulah pakcik ni dia hidup sebatang kara je bang. Meninggal pun seorang-seorang aja tau. Jadi kan, lepas dah orang kampung semua uruskan jenazah pakcik tu, semua orang pun bersurai lah. Masing-masing pun balik rumah masing-masing. Jenazah pakcik tu ditanam dekat tepi surau kita orang je. Surau kampung kita orang lah. Okey, nak dijadikan cerita kan, hari kedua lepas jenazah pakcik tu dikebumikan, ada seorang akak ni tunggu van kilang ambil dia. Dekat tepi surau tu lah. Dan masa tu pukul 5 pagi tau. Dan biasalah kan, orang kerja kilang kan, time-time macam tu lah dia nak keluar pergi kerja kan. So, tunggulah akak tu dekat depan surau tu. Tiba-tiba je, akak tu terdengar ada satu suara panggil-panggil tau nama dia. Rama! Rama! Tolong aku, Rama! Tolong aku! Tu macam suara Cik Kamis je. Tapi, bukankah dia baru meninggal? Akak tu kan, dia memang cam sangat suara tu tau. Sebab arwah Cik Kamis ni duduk berjiran dengan dia. Apa lagi, berlarilah dia masuk dalam pagar rumah jiran tu. Menangis-nangis dia bang kat depan rumah jiran tu minta tolong. Dan benda ni kan, gangguan ni bukan jadi sekali je tau. Esoknya tu pula, ada seorang pakcik ni dia baru balik solat Isyak. Kebetulan masa dia nak balik tu, dia keluar lambat sikit tau bang daripada surau. Sebab dia sakit perut. Jadi, habis dia solat Isyak tu, dia pergi ke tandas dulu. Dan bila dia dah keluar tu, semua orang dah balik lah. Semua orang dah tak ada lagi dekat surau tu. Dia pun capai basikal dia, teruslah keluar daripada kawasan surau tu. Kayu punya kayu. Sampai dekat depan kubur tu, dia dengar ada suara terjerit terlolong minta tolong lah macam tu. Tolong aku. Sakit. Haralah pakcik tu mengayuh basikal. Memang kira dia sprint habislah basikal dia tu. Dipendekkan cerita lah. Bila dah ramai sangat orang kampung terkena gangguan ni, Tok Ketua pun mengadulah dekat Pak Imam. Dan Pak Imam pula ajak atuk saya untuk buat bacaan Al-Quran dekat kubur arwah tu. Saya ingat lagi tau, atuk saya siap pergi buat kemah lagi dekat tepi kubur tu. Dan atuk saya dengan Pak Imam tu bergili-gililah baca Al-Quran dekat kubur tu. 3 hari 2 malam tau dia orang buat macam tu. Saya lah yang jadi tukang hantar makanan pada diorang kan. Setiap hari, pagi, tengah hari, petang, saya akan hantar makanan dekat situ tau. Lepas dah 3 hari 2 malam diorang buat bacaan Al-Quran tu kan, Alhamdulillah bang, dah tak ada lagi dah bunyi orang minta tolong. Mungkinlah kisah ni tak seram sangat, tapi kisah ni memang betul-betul terjadi dekat kampung saya. Masa atuk saya mengaji tu, saya ni bang siap temankan atuk lagi tau. Sampai saya pernah tertidur lah dekat tepi kubur tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Mungkin kisah ni tak ada penampakan hantu. Tapi satu kisah yang viral dekat kampung dia katanya kan. Dekat kampung anda ada kisah-kisah macam ni tak? Kalau ada boleh sharekan kat abang Nanti kita boleh cerita kat sini sama-sama. Okey. Sebelum kita terus dengan kisah yang keempat pada hari ni, Abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu ya. Daripada Amirul Arif 5167. Salam Abang KSM, saya selalu hadir. Moga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Amirul Arif ya. Daripada Nila Kirana. Cerita Ipoh tu seram tapi kelakar sebab cerita pasal family kan. Adik-beradik punya cerita kelakar lah. Okey, seterusnya daripada Arif Baling. Nice bro. Terima kasih Tuan Arif ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang keempat pada hari ini.
Okey, untuk kisah yang keempat ni datangnya daripada Nazmi Zai. Kita terus dengan kisah daripada Nazmi ni. Dulu, saya ada seorang atuk saudara yang selalu datang kat rumah saya. Dia datang tu sebab nak sembang-sembang dengan ayah saya lah. Yelah, biasalah orang-orang tua duk melepak-lepak malam-malam berkena kopi panas, isap rokok daun lah. Atuk saudara saya ni saya panggil Tok Asin tau bang. Tapi Tok Asin ni dah lama meninggal dunia dah. Biasanya kan, Tok Asin ni boleh kata tiap-tiap harilah datang melepak kat rumah saya. Kadang tu diorang melepak sampai pukul 2 pagi pun ada bang. Dan boleh kata Tok Asin dengan ayah saya ni kira rapat sangat lah kan. Okey, nak dijadikan cerita kan. Satu malam tu macam biasalah diorang melepak kan. Bila dah nak dekat pukul 2 pagi tu, Tok Asin pun minta diri nak balik ke rumah dia lah. Dan jarak daripada rumah saya nak pergi ke rumah Tok Asin ni, boleh kata jauh juga tau bang. Lebih kurang dalam 8 km jugalah. Tok Asin saya ni dia naik motor. Yamaha Cup 80 warna merah. Saya ingat lagi motor dia tu. Macam ni gambar dia tau. Bawa pun tak boleh laju tau motor tu. Paling laju pun boleh pergi 40 km sejam aja. Jadi, dia pun santai-santai lah ride malam tu nak balik ke rumah dia. Untuk pengetahuan pendengar semua, laluan nak balik ke rumah Tok Asin saya ni memang nak kena lalu satu kawasan perkuburan tau. Dan dekat laluan itu sebelum sampai tanah perkuburan tu lah, banyak selekor-selekor tajam. Dah tu kawasan tu berbukit-bukit pula tu. Kat jalan tu kan memang selalu sangat orang aksiden tau. Boleh kata kawasan hot jugalah. Ramai mak-mak rempit kecundang dah kat situ. Yang meninggal pun ramai juga tau bang. Okey, berbalik semula pada cerita tadi Masa Tok Asin tengah santai-santai bawa motor dia tu, tiba-tiba Tok Asin perasan macam ada seorang lelaki dekat tepi jalan tu tengah mundar-mandir, macam orang tengah buntu tau. Dan daripada gaya lelaki tu, Tok Asin cakap nampak gayanya macam mat motor. Dan bila Tok Asin dah dekat dengan lelaki tu, tiba-tiba lelaki tu tahan tau. Dia ulur tangan, dia tahan kan. Dan bila dah Tok Asin berhenti tu, barulah dia perasan rupa-rupanya tempat lelaki tu berdiri betul-betul dekat sebelah tanah perkuburan dekat tepi bukit tu. Masa ni Tok Asin tak adalah nak kata takut ke apa. Yelah, biasalah kan orang tua dia punya berani tu lain macam sikit. Kalau tak, dia tak ada nak melepak tiap-tiap malam rumah saya sampai pukul 2 pagi bang. So masa tu kan, dia memang tak fikirlah benda-benda yang pelik. Dia ingatkan lelaki tu aksiden ke apa tau. Jadi Tok Asin pun tanyalah budak tu. Dik, apa hal ni dik? Motor kau rosak ke apa? Kalau nak tumpang acik, naiklah naik. Kau tinggal mana ni dik? Tapi kan, bila Tok Asin dah offer macam tu, lelaki tu sepatah pun tak cakap apa-apa. Diam aja tau. Dia pandang aja bawah. Jadi Tok Asin pun tanya lagi sekali. Dik, kau ni okey ke tak ni? Ada apa-apa ke? Motor kau mana? Motor kau? Kalau tak ada apa-apa, cik nak gerak dululah. Dah malam sangat dah ni. Sekali kan, lelaki tu angkat je muka dia, toleh pandang Tok Asin. Rupa-rupanya, benda yang tahan tu bukannya orang bang, tapi hantu. Badannya tu memang sebiji macam orang. Tapi dekat bahagian muka dia tu memang seram sangat. Sebab mata dia tak ada, terlopong aja, berdarah-darah macam tu. Boleh pula benda tu tanya Tok Asin tau. Aku cari mata aku ni. Kau nampak tak mata aku? Kau nampak tak mata aku? Kau nampak tak mata aku? Bila dah dengar benda tu ketawa macam tu kan, terkejutlah Tok Asin. Dia terus masuk gear, peres motor dia tu, terus balik ke rumah. Dia kata kat ayah kan, memang menyesal sungguh lah dia berhenti kat situ. Kalaulah dia tahu benda tu hantu, tak ada maknanya dia nak berhenti kat situ. Tapi serius bang, Tok Asin kata, badan hantu tu memang sebiji gaya mak-mak motor macam tu. Pakai seluar jeans biru, t-shirt putih, siap pakai helmet lagi. Jadi itu pasal lah Tok Asin tak ingat, tak fikir pun benda tu hantu tau.
Dan bila Tok Asin lalu lagi dekat jalan tu, baru dia perasan tau. Rupa-rupanya kawasan yang Mamat tu tahan Tok Asin adalah kawasan yang mana pernah terjadi kemalangan antara motor dengan baskilang. Dan mat motor tu mati tau. Dengan mata dia tu tak jumpa. Hilang. Polis tak dapat cari tau. Yelah, mungkinlah benda tu roh mangsa yang masih berkeliaran kat situ lah agaknya kan. Lepas daripada peristiwa tu, Tok Asin dah jarang lepak rumah saya lagi bang. Taubat dah kata dia. Itu je lah cerita saya ni. Benda-benda ni kan boleh menjelma dalam macam-macam bentuk. Jadi macam-macam rupa lah yang kita boleh jumpa. Tapi kan setahu saya lah, benda ni dia kalau nak menjelma macam rupa manusia, dia tak boleh tau. Kalau dia nak menjelma jadi macam manusia tu, mesti ada kekurangan dia tu sikit. Mesti ada bezanya lah. Macam contoh kan, badan semua memang cantik macam rupa manusia. Tapi muka tak ada lah. Lepas tu kepala tak ada lah, kaki tak ada lah. Macam tu lah yang saya dengar-dengar. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang keempat untuk hari ni. Jadi sebab hari ni macam ada masa banyak lagi, Abang KSM tambahkan dengan satu lagi kisah yang terakhir. Jom kita terus dengan kisah yang kelima untuk hari ni. Okey, untuk kisah yang kelima pada hari ini datangnya daripada Ahmad Zamzairi Matahur. Kita terus dengan kisah daripada Ahmad ni. Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman kereta saya ditumpang oleh sesuatu yang tak diundang. Benda ni kan dah jadi 2 kali tau bang sebenarnya. Waktu terjadinya tu of course lah masa saya memandu seorang diri. Okey, saya singkatkan je lah ceritanya ya. Kejadian pertama jadi lebih kurang dalam 8 ataupun 9 tahun yang lepas tau. Dan waktu tu saya tengah drive seorang-seorang waktu maghrib. Masa tu kan bang, saya drive daripada Muazzam nak ke Raut tau. Ikut jalan Segamat Kuantan. Nak dijadikan cerita kan, sampai dekat Simpang Cini lebih kurang pukul 7 suku lah macam tu. Tiba-tiba je saya rasa macam ada sesuatu tengah duduk dekat seat belakang kereta saya. Dan mulanya tu saya pandang pada cermin pandang belakang lah. Jadi masa tu lah saya terperasan yang benda tu ada tau. Memang jelas sangat-sangat bang, benda tu dia duduk tercongok je kat situ. Nak jeling lagi sekali, rasa dah seriau pula kan. Jadi saya pandang depan je lah kan. Masa ni saya memang dah berdebur-debur dah. Tak payah cakap lah kan. Berderau-derau darah dah rasanya. Tapi yang pasti benda tu perempuan tau bang. Sebab saya nampak rambut dia tu panjang dan menggerbang-gerbang. Tapi korang semua bayangkan lah dalam kereta saya tu saya pasang aircon. Dan rambut dia tu punya menggerbang macam kena tiup dengan angin tau. Itu yang pelik dia kat situ. Dan benda tu dia pandang tunduk ke bawah aja dengan baju warna coklat lusuh macam tu. Masa ni saya tawakal je lah. Saya bawa je kereta kan. Memang langsung tak pandang belakang dah. Tak berani nak baca apa-apa pun tau waktu tu. Sebab saya takut kalau baca nanti dia macam buatkan benda tu marah lagi kan. Buatnya karang kalau dia tu cekik saya daripada belakang, hara jadinya nanti kan. So, saya pun drive je lah. Memandu. Sampailah dekat Simpang Gambang tu, barulah hati saya rasa tenang sikit tau. Tapi masa ni, saya tak berani lagi nak toleh, nak pandang belakang tau. Saya jalan lagi tau. Sampailah saya dah betul-betul hilang rasa meremang tu, barulah saya berani pandang belakang. Dan Alhamdulillah, benda tu dah tak ada dah masa tu. Okey, itu yang pertama tau. Kisah yang kedua pula, jadi waktu saya drive, awal-awal malam tau. Maksudnya, dalam pukul 8:30 malam lah macam tu. Masa tu kan, saya daripada Kampung Uludung nak ke Bandar Raub. Nak dijadikan cerita kan, waktu saya sampai dekat Kampung Cendera tu, tiba-tiba je dalam kereta saya ni bau wangi sangat tau. Dan bau wangi tu bau wangi bunga ros. Kali kedua ni bang, saya tak rasa takut apalah. Sebab saya pernah dengar orang kata, kalau dia bau wangi macam ni,
yang menumpang tu benda baik. Kalau bau busuk, itulah yang kita nak kena hati-hati. Jadi kan, cermin pandang belakang tu, saya memang tak pandang lah kan. Saya tengah bawa tu, saya terus lipatkan cermin tu ke atas sebab dah bau kan. Saya terus lipatkan cermin tu ke atas sebab saya tak nak pandang ke belakang lah ceritanya. Yelah, buatnya sekarang dia senyum kat saya kan. Mau masuk longkang pula kerja saya kan. Dan Alhamdulillah bang, bila saya masuk je Pekan Dong tu, bau tu pun dah hilang dah. Sesungguhnya jin tu ada dekat mana-mana. Tapi jangan dikacau kita, sudahlah kan. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan pada hari ini. Okeylah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau ada tadi tu, Abang KSM ni ada tersilap kata ke ataupun terkasar bahasa tu, harap sahabat-sahabat semua dapat maafkan ya. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Jomlah support channel KSM ni. Kita kan geng. Dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ni. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.